ربنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله بحق طه الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ محمد بن إسماعيل داود الفطاني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan keluar dengan kata sekarang ini. Situ deh. Dan keluar dengan kata sekarang ini, yakni sekarang ini, kiblat sekarang ini. Gitu dah. Ini dia panggil nak buat ikhraj perkara yang terkeluar daripada hukum yang terdahulu. Yakni hukum yang terdahulunya wajib menjauhi oleh orang yang qadha hajat oleh bahawa menghadapkan kiblat sekarang ini. Mana kiblat sekarang ini? Iaitu Kaabah. Jadi tak boleh kita menghadap pada Kaabah kalau kita nak qadha hajat, nak kecing, nak berak. Tu hak lepas dah kita bahas dah tu. Tak boleh tu, sama ada pada padang atau di dalam binaan, jika tiada dinding antaranya dan antara kiblat, atau ada dinding tapi dinding tu tidak sampai 2 sulus hasta, tak sampai 1 hasta bagi 3, atau sampai 2 sulus hasta tapi jauh sangat. Lepas dah tu, kemudian hari ni dia nak menyatakan dengan maksud kiblat sekarang ini tu keluar dengan kata kiblat sekarang ini, bagi keluar oleh barang yang ada ia kiblat tu zaman dahulu. Yang ni zaman dahulu sebelum daripada diperintah oleh Allah Ta'ala berpaling kiblat kepada Kaabah. Dulunya sebelum daripada kita menghadap kepada Kaabah sehingga sekarang ni semayanya, Nabi SAW menghadap kepada Baitul Muqaddis. Dibaca Baitul Muqaddis boleh, Baitul Maqdis boleh, Baitul Muqaddas boleh. 2, 3 wajah bacaan. Jadi bila menghadap kepada Baitul Muqaddis atau Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, maka orang Yahudi dia memperolok-olokkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tengok, Muhammad ni duk kata bawa ajaran baru, agama baru. Tapi bila time nak semaya, tengok menghadap ke kiblat kita juga. Ni. Jadi tidak barulah. Tu. Tak boleh pergi dah hak asalnya agama kita ni, hak original Yahudi ni. Jadi dia memperolok-olok. Itu boleh kita bacalah dalam suratul Baqarah tu kan. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha ila akhiril ayat. Jadi oleh kerana tu Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW menghadap kepada
Kaabah Baitillahil Haram. Duduk tengah-tengah semaya tu, turun perintah supaya menghadap kepada Kaabah. Maka kekallah sampai sekarang kiblat sembahyang kita umat Islam ialah kepada Kaabah Baitillahil Haram. Kiblat sembahyang. Adapun kiblat doa langit. Kiblat ni makna tempat hadap. Bukan makna Tuhan duduk di Kaabah tu, bukan. Atau Tuhan duduk di langit tu, tidak. Karena Tuhan tidak bertempat. Tuhan tidak berada pada satu tempat atau di mana-mana tempat. Karena tempat tu sendiri Allah yang menjadi. Jadi Allah tidak duduk di dalam alam dan tidak duduk di luar alam. Lagu mana nak reti? Tak reti tu. Tak reti itulah reti. Lagu tu. Lihat sini. Al-ajzu 'anil idraki idrak. Al-ajzu 'anil ma'rifati ma'rifat. Lemah daripada kenal Tuhan, itulah kenal dia panggil. Tu lemah kita nak kenal Tuhan ni. Dah Tuhan tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang. Tidak di Kaabah, tidak di langit, tidak berada di mana-mana. Tapi dia ada. Tapi tak bertempat di mana-mana. Atau satu tempat yang layak dengan dia pun tidak. Karena dia tu zat yang maha qadim, zat maha sedia kala, yang tak terima permulaan bagi adanya dan tak terima perubahan pada zat dan pada segala sifat-sifatnya. Tidak berpindah ganda. Tu. Lagu mana tu tak faham kita. Tak faham, itulah faham. Lagu itulah Tuhan. Wajib kita nak percaya kata ada. Jadi dulunya dibala ke umat Islam satu kelompok namanya Dahriyun. Puak etis, puak mulhidun, puak yang tak percaya Tuhan ni ada. Masuk dalam negeri Baghdad, berdebat habis dengan alim ulama Baghdad. Habis dia debat. Dia kata kalau Tuhan ni ada, duduk di mana? Tak boleh nak ayat duduk di mana. Sedang buat apa dia? Tak erti kita nak jawab Tuhan dia buat apa, kita mana tahu. Akhirnya kalah semua ulama di Baghdad. Tinggal satu orang ulama tua. Namanya Syekh Humaid kalau tak silap. Guru bagi Imam Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah. Ketika tu Imam Abu Hanifah dalam umur 10 tahun ke 11 tahun gitu. Budak-budak lagi. Budak halus lagi. Jadi Fuad Dahri ni buat gesaan kepada khalifah, minta tukarlah dustur perlembagaannya biar letak agama tak ada Tuhan. Sebab apa? Sebab tak ada alim ulama yang boleh berdebat dengan tok guru dia. Semua kalah belaka. Melainkan ada satu orang syekh iaitu guru bagi Imam Abu Hanifah, Imam Nu'man bin Thabit. Jadi kata khalifahnya boleh kalau mu berdebat dengan tok guru Imam Abu Hanifah ni, kalau mu menang tak apa, kita tukarlah. Kita ikut hak mana hak menang lah. Jadi nak berjanji berdebat lah dengan tok guru Imam Abu Hanifah. Satu malam dia tidur, duk fikir gelisah, takut nak berdebat. Semua alim ulama hak hebat-hebat kalah belaka. Jadi malam tu dia mimpi. Dalam mimpi dia lihat ada seekor babi masuk buat kacau dalam satu kebun tanaman yang subur dengan pelbagai pokok-pokok tanaman. Buat kacau lah tu, buat khenak babi kan. Sehinggalah habis hacul lebur segala pokok-pokok, tinggal satu pohon, satu pokok lagi yang belum dibuat kacau oleh babi tersebut. Bila babi tu nak khenak ke satu pokok tu, tiba-tiba keluar di sebalik pokok tu seekor harimau. Terkam pada babi tu, mapuh babi tu. Mati babi tu. Maka Syekh Humaid pun terjaga daripada tidur. Dia kata mimpi ni ajib, pelik ni. Apa petanda, apa takwilan, apa tafsiran mimpi. Hidup menengu. Tiba-tiba datanglah Imam Abu Hanifah. Kecil lagi tiga tu tanya tok guru, kenapa tok guru duk ngenu ni?
Dia kata aku menengu ni kerana aku mimpi pelik tadi. Dia cerita. Jadi katanya Imam Abu Hanifah, kalau Tok Guru izin pada saya untuk tafsir mimpi tersebut, saya nak tafsir ni. Apa tafsir dia kalau boleh? Jadi dia hebat Imam Abu Hanifah ni, Allah Ta'ala bagi juga orang panggil tafsirul ihlam, tafsir mimpi, ilmu tafsir mimpi, bukan cala-cala lah. Maka ditafsir lah bahawasanya kebun yang subur dengan tanaman tu negeri Baghdad kita ni, dan pokok-pokok yang ada dalam kebun tersebut ibaratnya alim ulama, tutuk guru yang ada dalam negeri Baghdad kita. Maka babi yang masuk buat khianat pada pokok-pokok yang ada dalam kebun tu ialah dahri, puak-puak yang tak percaya Tuhan ni ada. Dan satu pokok lagi yang belum dia buat khianat tu ialah Tok Guru sendiri. Maka esok ni nak berdebat dengan Tok Guru, ibaratnya babi tu nak terkai ke Tok Guru. Tapi jangan bimbang Tok Guru. Harimau yang keluar daripada pokok tu saya dia. Saya yang akan berhadap dengan babi dahri itu. Jadi esok akan berdebat sungguh. Berdebatnya Syekh Imam Abu Hanifah ni, dia mari lewat. Dia sengaja suruh orang pergi dulu, gigi. Jadi sengaja dia pergi lewat setengah jam. Sampai Tok Guru kepada kumpulan mulhidun puak Syekh Dahri ni, dia tanya, siapa ni? Wak baru mari masuk ni. Ini kau orang nak berdebat dengan saya ni? Ya, dia kata, saya. Budak kecil nak berdebat dengan saya. Awak tahu tak? Alim ulama. Ni dalam kitab sebut ni, perkataan Syekh Dahri tu. Alim ulama yang serbannya besar-besar, jubah lengannya labu-labu. Dia kata ni, semua kalah berdebat dengan aku. Apa budak nak mari berdebat dengan aku? Tak takut lah. Dia kata, takut apa? Dengan orang sesak. Dia kata ni. Maka kata Syekh Dahri, baik. Soalan pertama nak tanya selalu, debat dia. Imam Abu Hanifah duduk bawah, dia duduk atas. Pasal apa mari lewat? Soalan pertama, pasal apa mari lewat? Jadi kata Syekh Imam Abu Hanifah, dia kata rumah aku ni di seberang sungai. Jadi bila aku nak mari tempat berdebat ni, tak ada perahu yang mari nak ambil aku di seberang ni. Jadi aku tunggu, tiba-tiba ada pokok lalu sendiri depan aku, terbalik sendiri, lalu sendiri. Aku pun naik atas batang pokok tu, dia mari dengan sendiri sini. Jawab Syekh Dahri, budak ni gila dah. Mana benda boleh jadi sendiri? Mesti ada orang hok tebang pokok tu, hok ukir pokok tu jadi perahu ke apa. Ada orang yang mengayuh, yang mendayung sampan perahu tu. Mana ada benda jadi sendiri? Kalau gitu 1-0 kata Imam Abu Hanifah. Kalau gitu alam bumi langit ni tak akan jadi sendiri. Tentu ada yang mengada, tentu ada yang mentadbirnya, tentu ada yang menciptanya, tentu ada yang membaharukannya. Kena 0. Siapa? Huwallahu ahad. Tuhan yang satu tu. Kalau dah 0. Baik. Kalau Tuhan tu ada, mu kata Tuhan tu ada, duduk di mana Tuhan sekarang ni? Di mana Tuhan? Di langit ke? Di benua mana? Afrika Utara ke mana? Duduk mana Tuhan? Di bulan ke planet Mustari mana? Jawab Imam Abu Hanifah, Tuhan ni bukan makhluk. Dia tak berhajat pada tempat. Walaupun dia ada, kullu maujudin, tiap-tiap yang ada tu lahu makan. Itu istilah kaedah falasifah. Tiap-tiap yang ada pasti sabit baginya itu tempat. Memanglah. Ada yang bagaimana? Yang berjisim berjirim. Yang bertokor. Maka ada tempat bagi dia. Allah tu yang ada, tapi bukan berjirim berjisim. Maka tak ada baginya tempat. Macam mana boleh tak ada tempat? Tak terima dia kata. Kata Imam Abu Hanifah, beginilah. Di dirimu sendiri, hei Syekh Dahri, mu percaya tak mu ni ada akal boleh berfikir? Percaya lah dia kata. Saya cerdik begini semua ni sebab ada akal ya. Baik, di mana akalmu? Boleh mu tunjuk? Di kepala otakmu ke? Di kepala lututmu ke? Di kakimu ke? Duduk di mana? Dia tak boleh jawab dia. Kalau dimu sendiri tu mu percaya benda ada tapi mu tak boleh tunjuk tempat di mana.
Padahal ada tempat akal tu di mana. Nah? Tapi kita tak tahu. Majhul, tak tahu. Benda tu ada. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Tak kamu tak boleh percaya? Tuhan ada tapi tak tepat. Tengok. Kena 2-0. Nah? Lalu Syekh Dahri kata, dah kalau dia ada sangat Tuhanmu, baik, mu rayak aku sekarang. Apa yang Tuhanmu sedang buat? Tuhan buat apa sekarang? Dia tanya pula. Jadi kata Imam Abu Hanifah, tak kena ni orang yang duduk di bawah ditanya, orang yang menanya duduk di atas petah. Nah, sepatutnya orang menanya kena duduk bawah, orang yang ditanya lah kena duduk atas. Jadi jawab Imam Abu Hanifah, kamu nak tahu jawapan tu? Nak ya? Boleh. Syaratnya mu kena turun duduk bawah, biar aku naik atas. Aku jawab. Jadi pohon bodoh dah Syekh Dahri tu. Turun sungguh dia nak tahu jawapan. Imam Abu Hanifah pun naik atas stage, atas petah. Imam Abu Hanifah kata, sekarang ni Tuhan menaikkan yang hak dan menjatuhkan yang batil. Sebagaimana Tuhan menaikkan aku daripada daripada bawah ke atas petah, dan Tuhan menjatuhkan Syekh Dahri yang sesak daripada atas stage, atas petah ke bawah tu. Tu kerja Tuhan sekarang ni. Jadi 3-0 pakai katuk selalu dah. Tak jadi tebak, pakai balik gitu. Nah? Jadi kita tu semayang menghadap pada Kaabah, bukan Tuhan duduk di Kaabah. Kita berdoa di langit, menghadap ke langit bukan Tuhan di langit. Tapi kiblat sembahyang, tempat yang disuruh hadap oleh Allah ketika sembahyang, Kaabah. Tempat yang disuruh hadap ketika mana berdoa, di langit. Allah maha wujud dan maha tidak bertempat dia. Nah, itu lagu tu. Habis itu. Jadi Nabi kita pun paling kepada kiblat Kaabah. Maka kiblat Kaabah itulah kiblat sekarang ini. Maka keluar dengan kata kiblat sekarang ini oleh barang yang ada ia barang kiblat zaman dahulu. Zaman dahulu ini zaman sebelum disuruh oleh Allah kepada Nabi kita menghadap kepada Kaabah Baitullahil Haram. Mana misal seperti sakhrati Baitil Muqaddis atau Baitil Muqaddas. Maka menghadapkan dia kiblat zaman dahulu dan membelakangkan dia kiblat zaman dahulu, yaitu Baitul Muqaddis, hukumnya makruhun. Makruh, tidak haram dah. Itu dah. Makruh saja. Tapi kalau kita menjalani di atas pendapat Imam Nawawi, dia panggil ikhtiarat Imam Nawawi. Beberapa pendapat-pendapat yang Imam Nawawi ikhtiar, pilih. Hukumnya tidak makruh bahkan. Sebab apa? Tak ada dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan ada tegahan daripada syarak daripada Nabi SAW daripada menghadap kepada Baitul Muqaddis. Itu dah. Sebab tidak ada asal, la aslalahu, tidak ada dalil bagi makruh menghadap kepada menghadap kepada Baitul Muqaddis. Maka ikhtiarat Imam Nawawi, kalau kita kecing, kita berak qada hajat menghadap kepada Baitul Muqaddis, hukumnya harus. Harus. Tu khilaf lah tu. Baik, habis situ. Itu boleh kita tengok dari kitab Minhajut Talibin lah. Dan Munil Muhtaq pun ada. Muhazzab Syarah Muhazzab karangan Imam Nawawi juga. Dan syarah majmu' syarah bagi Muhazzab, dan Muhazzab tu sendiri. Baik, habis. Kemudian kata lagi dia, dan hilang makruhnya makruh berhadap kepada Baitul Maqdis dengan barang yang hilang dengan barang oleh haram menghadapkan dan membelakangkan Kaabah yang terdahulu oleh sebutnya. Ini kalau di sisi selain daripada Imam Nawawi lah. Di sisi jumhurnya menghadap kepada Baitul Maqdis makruh. Lepas tu bagaimana kau nak hilangkan hukum kemakruhan kita kecing berak
qada hajat tu menghadap kepada Baitul Maqdis, sebagaimana hilang hukum haram menghadap dan membelakangkan Kaabah Baitullahil Haram, begitu jugalah kalau hilang asbab tersebut daripada menghadap Baitul Maqdis, maka hilanglah hukum makruh menghadap Baitul Maqdis. Itu maknanya. Mana dah syarat dia sebut tu? Yang ni pada tempat yang disediakan bagi qada hajat. Tu duduk dalam binaan yang disediakan bagi qada hajat. Contoh kita kata bilik air, tandas yang dibina tu memang menghadap kepada Baitul Maqdis. Maka ketika tu tidak makruh lagi. Tidak makruh. Tu dah. Jadi kalau menghadap kepada Baitul Maqdis di tengah padang yang terbentang luas, hukumnya makruh. Atau di dalam binaan tapi bukan binaan tersebut tu dijadikan untuk qada hajat, makruh juga. Atau binaan tersebut tu tak sampai 2 sulus hasta, makruh juga. Atau sampai 2 sulus hasta tapi jauh antara dia dengan dinding tersebut, maka makruh juga. Tapi hilang makruh tersebut apabila dia duduk qada hajat dalam binaan memang yang disediakan untuk qada hajat. Lagu tu. Jadi tak payah palinglah ni. Lama ini Baitul Maqdis kat ni. Sudah. Jambang menghadap kau tu. Sudah lah. Lepas tu begok kau ni dia. Terbalik. Tak payah. Kerana memang binaan tersebut disediakan untuk begok, untuk kecing. Hilanglah makruh. Sebagaimana hilang hukum haram menghadap kepada Kaabah, membelakang pada Kaabah, hilang jugalah hukum makruh menghadap dan membelakangkan akan Baitullahil Maqdis. Habis itu. Kemudian kata dia, dan sunat menjauh oleh orang yang qada hajat kencing dan ghaib. Kencing dan ghaib tu badal bagi qada hajat lah tu. Qada hajat ni mana tunai hajat. Hajat ke apa? Kencing atau ghaib. Ghaib ni berok. Tu sunat menjauh. Mana khabar dia ni? Dan sunat menjauh oleh orang yang qada hajat. Tu. Dan sunat menjauh oleh orang yang qada hajat pada air yang tenang. Ya nak lagu tu sebenarnya ayat dia tu. Tapi dia wak mari orang panggil jumlah mu'taridah. Demikian lagi berludah dan berdahak. Demikian lagi tu menunjuk kata ada khilaf. Demikian lagi tu menunjuk kata ada khilaf. Hak ditegah oleh Nabi SAW nya dalam hadis sebut. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu al-Ansari. Nabi SAW katanya, Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir rakidi. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegahlah ia Nabi an yubala fil ma'ir rakidi, oleh bahawa kencing pada air yang tenang, air yang tak mengalir, air hok duk takung. Tu dah. Tu dalam hadisnya sebut kecing. Jadi ulama kata berok pun masuk juga. Sebab apa tu? Dia panggil jalan kias aulawiyah, dia panggil. Jadi kalau kencing pun Nabi larang kencing pada air yang tenang, maka berok tu mimbabil aula. Tu dia panggil mimbabil aula.
Qiyas aulawiyah dia panggil. Jadi kalau cari dalam hadis Nabi SAW, mana Nabi tegah berok dalam ayat tenang? Tak ada pun. Nah, jawabnya ialah difaham dengan cara qiyas aulawiyah. Kalau kencing pun ditegah oleh Nabi daripada kencing pada air yang tenang, berok, mimbabil aula, lebih-lebih lagi. Nah, mana dahsyat kencing berok kat sini. Teruk berok lagi lah pada kencing tu. Nah, tu busuk tahi lagi lah pada air kencing tu hacing. Tengok. Tu dia panggil qiyas aulawiyah. Tapi naha tegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah naha makruh dia panggil. Bukan tegahan secara haram, bukan. Tu. Melainkan Imam Nawawi kata tak ditanggungkan tegahan Nabi tadi tu haram juga. Dia asal tegah ni an-nahyu anis syai'. Dia panggil an-nahyu haqiqatan lil haram dia panggil. Al-amru haqiqatan lil wujub. Nah, an-nahyu haqiqatan lit tahrim. Gitu. Tegah daripada syarak ni hakikat makna asal dihantarkan ialah menunjuk makna haram. Tak boleh buat. Tak boleh buat setara mana? Talabut tarkil fi'li talaban jaziman. Syarak tuntut kita tinggal perbuat sebagai tuntut yang putus. Jangan. Kalau kita buat juga, yusabu ala tarkihi, dijanji pahala kerana kita meninggalkannya dengan ikhlas, wa yu'aqabu ala fi'lihi, dijanji seksa api neraka kerana kita mengerjakannya. Itu dia panggil haram. Nah, haram. Tetapi ulama kata kecing pada air yang tenang ni, larangan tersebut menunjuk makna makruh. Sebab di sananya tu ada orang panggil perbuatan sahabatnya dia kecing juga pada air yang tenang. Berartinya orang panggil tegahan tersebut tu tegahan yang makruh. Tu bukan orang panggil tegahan yang haram. Tapi Imam Nawawi kata tak, tegahan situ tegahan yang haram. Kata Imam Nawawi, fafil hadisi nazarun, sabit pada hadis tu huraian. Lagu mana huraian? Sayugia diharamkan kencing pada air yang sedikit semata-mata. Sebab apa? Kerana ia menajiskan air tersebut. Dan ada pun air yang banyak, air yang sedikit ni air yang kurang daripada 2 kolah lah. Itu mana air yang sedikit. Ada pun air yang banyak yang deras. Air banyak yang deras, mana air tu 2 kolah, lepas tu mengalir pula, maka tiadalah ia haram. Tetapi aulanya bahawa dijauhikan dia akan kencing pada air yang banyak yang deras sekalipun. Itu dah. Itu Imam Nawawi kata. Jadi kesimpulannya tegahan di sini, tegahan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yubala fil ma'ir raqidi ni ialah tegahan berbentuk makruh hukum dia. Nah, maka sebab tu dia kata sunat. Muqabalah bagi makruh hukumnya sunat. Sunat menjauhi oleh orang yang qada hajat. Mana orang yang qada hajat? Kencing. Ni sabit dengan nas. Dan ghaib dan berok. Berok ni sabit dalil dengan qiyas. Begitu dah. Sabit dalil sunat tu dengan qiyas. Demikian lagi berludah dan berdahak. Ludah ni gitu. Berdahak ni ya heret daripada tekak dia tu. Berdahak. Berdahak dia panggil dia sini. Demikian ni menunjuk kata khilaf. Berartinya ada qaul ulama kata tak sunat menjauhi nak berludah tu pada air yang tenang. Bahkan harus semata-mata kita nak ludah pada air yang tenang, nak berdahak pada air yang tenang. Ini demikian lagi ni dia panggil isyarat khilaf, dia panggil wakaza. Wakaza dalam kitab Arab kata wakaza ni isyarat khilaf lah. Tu sunat apa? Sunat menjauhi
kecing, berak, dan demikian lagi ludah dan berdahak pada air yang tenang, air yang tak mengalir. Dia panggil air yang tenang ni air hak takung, tak mengalir. Pak kita berak tu lagu mana? Dalam jambe tu kan air duduk takung situ, memang. Tapi lepas tu kita flush. Tu ceru, dia relax lah, dia mengalir lagi dah. Tu dah tu ni. Sebab tu jangan tak flush lah kita berak tu. Nak tayang ke siapa tahik kita. Pelik sungguh orang lah ni. Dia berak-berak, lepas tu dia biar tahik dia duduk situ. Nak bagi orang tengok tahik dia sana. Warna apa, berat sungguh. Tu. Sama ada ni ta'mim pada kata air yang tenang. Sama ada sedikit airnya, air yang tenang, air yang tak mengalir tu sedikit ke? Mana sedikit ni kurang daripada 2 kolah. Atau banyak. Banyak ni mana sampai 2 kolah atau lebih. Tak kira. Tu sebab apa? Sebab walaupun air tu 2 kolah, tapi kalau tenang, tak mengalir. Tak berubah ke? Bau, warna, ada rasa? Kalau berubah bau, warna, ada rasa, mutanajis lah juga air tersebut. Ni mutanajis juga air tersebut. Tu dah. Bahkan ni istidrak dia panggil. Bahkan dengan makna tetapi. Bahkan dengan makna tetapi. Sungguh pun kata sunat menjauhi oleh orang yang qada hajat, berak atau kecing. Demikian lagi beludah dan berdahak pada air yang tenang, yang sedikit atau yang banyak, tak ada kira. Air yang tak mengalir. Tetapi, bahkan dengan mana tetapi, baru faham. Tetapi jika banyak, yang ni jika banyak ni lebih daripada 2 kolah. Tapi banyak ni lagu mana? Tengok, seperti laut, seperti air laut. Air laut pantai lah. Bukan 2 kolah dah tu, lebih pada 2 kolah dah air laut. Seperti laut atau kolam yang besar, kolam besar, swimming pool. Tu. Hukumnya tiada makruh. Tak makruh tu. Tak makruh. Bila tak makruh, maka harus. Gitu dah. Harus. Sebab tu ada orang berak kan? Dulu-dulu, zaman dulu, kalau orang duduk di tepi pantai, dia jaranglah buat bilik air ni. Sebab dia berak tu berak tepi pantai. Dia akakkan pelekat dia tu, dia duduk. Dia buatkan pelekat dia tu seperti dinding bilik air. Lepas tu punggung dia pun duduk dalam air. Lepas tu berak dalam air pantai tu. Tahik dia masuk ke pantai serung. Maka pantai ni besar, laut ni. Kita pergi ambil air laut tu, pak hidup bau tahik dah. Dok. Hilang yang begitu je bau tahik tu. Bau besar. Luah laut. Maka harus hukum dia. Harus. Sebab apa? Air tu banyak, bahkan lebih 2 kolah, bahkan mengalir nak pula air laut besar. Itu tengok. Tu. Atau kolam yang besar, swimming pool besar. Apa hukumnya? Tiada makruh. Tak makruh hukumnya. Melainkan ni istisna pada kata tiada makruh. Berarti makruh juga. Melainkan malam. Malam makruh Sebab apa makruh? Kita pergi berak di laut, pergi kecing di laut, atau pergi kecing berak di kolam yang besar. Dia kata besar ni. Tak menajis ni air ni. Tak ada bau tahi dia, kecing dia ni. Mengalir begitu lah. Orang tak ada nampak air kecing dia, tak ada bau air kecing dia ni. Besar sangat laut, besar sangat kolam ni. Tapi malam makruh. Kerana apa makruh? Ilak pada kata makruh. Kerana air pada malam tempat kediaman jin. Gitu pula. Tu. Jadi fok jin ni kalau malam-malam dia pergi duduk main di laut. Jadi tak boleh dah. Tak boleh kita pergi berak kecing di laut. Makruh juga jadinya. Kalau malam lah. Kalau siang hari tak ada dah. Tahulah jin tu gimana, wallahu a'lam. Tu tak ada arah kita baca lah. Mungkin dia tulis gitu dah tu ni. Dia tulis gitu.
Kerana air pada malam ialah tempat kediaman jin. Itu ilat makruh dia. Kalau siang hari jin tak pergi kot. Jin tak mandi kot di laut, di kolam mana ya. Jin duk tidur kalau ke mana wallahu a'lam. Tu. Jadi kita tu tak boleh menjahati jin. Jadi maksud tempat kediaman ni apa maksud, kita kena pergi carilah apa maksud ke tempat kediaman. Sebab dia maksud dengan tempat kediaman ni ada makna dia tu, macam kita kata makanan jin. Sisa-sisa makanan kita orang mukmin yang baca dengan bismillahirrahmanirrahim, makanan kita tu jadi makanan jin muslim. Kalau kita tak baca bismillah ataupun makanan orang kafir nak baca bismillah ke mana orang kafir. Maka jadi makanan jin kafir. Kita pun duk ital tu siapa bila jin tu nak makan. Memang tak makan lah. Maksud dengan makan sini apa? Hidu. Itu hidu. Apa tu? Litabarrukan, nak ambil tabarruk makanan orang mukmin. Sebab baca bismillahirrahmanirrahim tu. Tu. Jadi kalau kita ambil literal, ni maksudnya kita ambil literal kan itu ni. Makanan orang mukmin yang baca bismillah, maka sisa makanan tersebut dimakan oleh jin Islam. Kita pun tunggu tepi tu siapa nak nanti tunggu tengok jin Islam mana nak makan. Tak makan pun. Wano hadis ni bohong kau. Bukan bohong, kita tu tak faham. Makan situ makna hidu. Hidu. Tu makan di sisi jin makna hidu. Bukan makan kerak. Sudah bunyi dah tu siapa tu. Pergi buka tengok. Ada toyo seko. Duk makan kuak toyo muslim ni. Ambil pera ke mana? Bukan makna gitu dah. Makan situ maknanya makan hidu. Tu. Jadi tempat kediaman ni apa makna, kita kena pergi kaji lah. Kena buat kaji apa makna tempat kediaman ni. Tu maksud apa tempat kediaman? Barangkalinya tempat bermain-main lah. Jadi pokok jin ni malam-malam ni dia pergi main swimming pool. Main air laut kau gapo. Kita pergi berak. Hanya marah ke dia lah. Tu siang hari dia tak main kau. Swimming pool. Air laut tak main siang hari jin ni. Malam baru dia main. Barangkali lah tu. Tempat kediaman tu maksudnya tempat dia bermain-main. Maka kita tu menyakiti jin. Tu kena percaya juga benda gitu tu. Bukan khurafat dah. Sebab tu kadang-kadang cek di doktor, doktor kata tak ada ni apa penyakit awak ni, kaki bengkok gini ni. Orang tua-tua kata kena gigit ke hantu. Rupa-rupanya masa tengah jalan tu dia pergi kecing di busuk ni. Kecing di pokok, kecing sambil berdiri, kena atas kepala toyo kau gapo. Hanya marah kau dia kekoh. Habis bekok kaki kita. Pergi hospital kata tak ada penyakit, cek tak ada penyakit. Kita duk tuduh orang tu sihir, orang ni sihir. Bukan. Barangkali sebab kita tak jaga tu, qada hajat kita kecing merata riti, kecing pada air yang tenang dan sebagainya. Tu tak boleh. Kita kena jaga benda tu. Ada kau ustaz jin ni? Ada lah. Tak percaya jin, kafir kita. Sebab jin ni wujud sungguh. Makhluk Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebut Quran suratul jin. Ada surah lah jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'na farum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ada suratul jin, surah jin, surah hatu. Jadi ada hatu ni, ada jin. Cuma pocong, toyo, ratu raya, hatu kopek lanjut, gapo pontianak, tu hak Melayu, hak kita lah, tu rekanya. Lagu mana rupa kita pun tak biasa tengok jin ni. Lagu mana rupa wajib percaya ada. Dan dia mukallaf macam kita juga, mukallaf, wajib beriman dengan Tuhan, wajib sembahyang. Nak kalau jin hak wujud setelah mana diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang yang ditaklifkan dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Jin. Banyak kan hadis Nabi pergi ajar buat jin, Nabi garis sahabat jangan litah ni, garisan ni. Kalau litah ni tak jumpa sampai ke bila-bila, tunggu di luar ni. Nabi masuk, pak, ajar puak-puak jin. Ajar agama puak-puak jin.
Bahkan ada kitab musnad jin. Hadis-hadis hak diriwayat oleh jin. Jin hak bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lagu tu. Jadi sebab tu kalau orang kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia tu salah. Tak betul tu. Tak tahu mari di mana tu. Dalam hadis pun tak ada, kata-kata ulama pun tak ada. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Oh, teruk benar tu. Mana sebaik-baik jin siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Hak pernah mengaji dengan Nabi. Tu jin hak terbaik. Lepas tu sebaik-baik sebaik-baik jin mana sahabat Nabi tu sejahat-jahat manusia, teruk pada Firaun lagi sahabat Nabi. Berat lagu tu. Tak betul tu. Salah tu. Barangkali orang tua-tua kita tu reka pepatah tu tak nak bagi kita ni cari toyo ke wak khodam ke wak penemai ke, barangkali lah. Kalau kata tu larangan daripada syarak, tak ada. Tu bukan hadis Nabi, bukan. Hak betulnya sejahat-jahat jin jahat lagi manusia. Tu hak betul sungguh. Hak tu betul sungguh. Tu. Kata syair ulama yang kata tawaqqa nafsak la ta'man ghawailaha. Mu kena jaga, kena takut dengan nafsumu. Jangan berasa aman dengan tipu daya nafsu. Li'anna nafsal insan, kerana nafsu seorang manusia tu akhbasu wa asyarru min sab'ina syaitana. Lebih teruk, lebih jahat, lebih keji daripada 70 ekor syaitan lagi. Tengok. Nafsu saya seorang ni 70 ekor syaitan tabik ni. Jahat sungguh nanti. Tu dah. Hak betulnya sejahat-jahat sejahat-jahat manusia, sejahat-jahat syaitan, sejahat-jahat jin tu hak jahat sekali apa? Iblis tu hak jahat kali. Usjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis tu daripada bangsa jin, tapi dia derhaka pada Allah Taala. Jadi iblis tu jin. Jadi sejahat-jahat jin, tu siapa? Iblis. Jahat lagi manusia. Ya tak? Ya. Firaun teruk pada iblis lagi. Firaun kata, ana rabbukumul, akulah Tuhan yang maha tinggi. Iblis kejut dengar. Hebat. Hebat Nathan ni. Berani sungguh ngaku Tuhan tu. Ngaku Tuhan tu. Iblis tak ngaku Tuhan. Iblis kata, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Membuat aku Tuhan daripada api, membuat ada daripada tanah. Artinya iblis tu mengaku bahawasanya Tuhan tu khalik, dia tu makhluk. Iblis masih mempercayai kewujudan Tuhan. Dia tak mengaku diri dia Tuhan. Tapi seteruk-teruk manusia lebih teruk daripada iblis lagi. Mengaku Tuhan tu. Ana rabbukum. Aku Tuhan kalian. Habis. Barangkalinya tempat kediaman ni tempat bermain-main jin lah. Kita tak kedai gitu. Tokai jin duk tidur makan di air pula sini. Tu. Tapi barangkali boleh jadi ada jin-jin yang duduk di bawah laut. Ada. Tu sebab kalau kita baca dalam tafsir Al-Khazin, tafsir Khazin, Imam Khazin bila dia cerita pasal apa nama ni? Ayat tu, dia tafsir ayat apa nama tu? Ayat wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum tu Tuhan hantarkan Azazil, iblis ni sebagai komando tentera, bawa bala tentera mereka pergi bunuh puak-puak jin hak buat rosak di atas muka bumi. Maka jin ni pakat lari, masuk dalam gua, masuk dalam bukit, masuk dalam laut pun ada. Masuk dalam laut. Bermakna ada juga barangkali tengah-tengah laut, tempat laut hak dalam, tempat kediaman jin. Boleh jadi gitu. Tapi tak ada lah pula kita nak pergi berok dengan tengah laut. Tak menasabah pula situ. Jadi barangkali tempat kediaman ni ialah tempat bermain-main jin lah. Kita tak kena gitulah. Tak boleh ambil literal tu. Kenapa makruh tu? Melainkan pada waktu malam tu makruh juga kita pergi berok kecing pada
air yang banyak seumpama laut atau kolam yang besar, swimming pool hak besar tu. Kerana air pada malam ialah tempat kediaman bagi jin. Ini tempat bermain-main bagi jin. Begitulah. Habis. Ini kena koma situ tu. Ni payah sikit, kita lama ni tak ada titik. Nah, kalau kita rumi tu tak tahu ya ada titik, ada koma ke tak. Kalau kita jawi lama ni tak ada titik, tak ada koma, ya kita sendiri kena rasa-rasa dak tu ni. Kena ada orang panggil zauk dia. Ini mana? Ini kata tiada makruh ni. Tu kecing berak. Jika air banyak seumpama laut atau kolam yang besar ni, tu ambil situ tu ini tu. Ini mana? Ini kata tiada makruh. Qada hajat kecing berak. Jika air yang banyak seumpama laut atau kolam yang besar ni, pada air yang mubah, air yang harus atau air milik baginya, bagi orang yang qada hajat lah. Tu berarti tengok bersalahan. Ni orang panggil tafriq pada kata ini. Bersalahan hukum air yang disabilkan dia air yang disabilillah. Mana orang sedekah air. Dah. Ya ada zaman-zaman dulu ni, dia ada grebo air ni. Tempat apa? Disabilkan, mana disedekahkan untuk orang pakat guna, minum ke apa tak kira. Ketika tu tak boleh tu. Tu. Atau milik bagi yang lainnya, bukan milik dia dah. Dah. Atau air tersebut tu milik bagi orang yang lainnya. Milik orang lain, bukan orang hak nak qada hajat tu. Air tu air milik orang lain, dia pergi rapah contoh. Tu bukan milik dia. Maka ketika tu makruh. Makruh pergi berak dalam tu, pergi kecing dalam tu. Tengok dengan ketiadaan hal keadaan orang yang berak tadi tu, orang yang qada hajat tu, dengan ketiadaan diketahui akan redha tuan milik. Kalau dia pergi berak situ, air tu milik orang lain. Kemudiannya dia tak tahu tuan punya air ni redha ke tak redha, dia pergi berak kecing situ. Air ni banyak ni, kolam ni banyak, jadi tak boleh jugalah. Kolam swimming pool tu bukan hak dia. Kita ambil misal gitu. Swimming pool orang lain. Swimming pool tu kolam lah, kolam besar. Tapi bukan hak dia. Air tu hak orang lain. Hak hotel ke. Dia tulis dah situ. Jangan kencing di dalam swimming pool ini. Tiba-tiba dia pergi kecil juga. Hak tu bukan setakat haram, bukan setakat makruh, maka haram. Tengok. Maka haram. Mana? Jikalau seperti ini, jikalau ada air itu seperti laut sekalipun, haram juga. Tak boleh. Dia ada laut ni. Kolam ni sepuluh laut. Luah. Kata kenapanya kalau berak sini, bukannya orang tahu dak ni. Bukannya menajis. Air ni lebih daripada 2 kolam. Laut ni, macam laut dah kolam ni. Tapi air tu bukan hak milik dia. Hak milik orang lain. Atau disabilkan. Mana disabil? Kolam tu ada YB mana kau buat. Dekat kat pilihan raya esok lusa ni, dia berjanji dah dengan orang kampung ni. Kalau saya menang tuan-tuan, kata ni, saya akan buat swimming pool besar untuk kawasan ni. Anak-anak tuan-tuan tak payah pergi hotel dah. Nak mandi di swimming pool yang saya akan buat nanti. Bila saya menang lah, syaratnya undi tak saya. Orang pun undi dia, pak. Dia pun buat sungguh kolam tu. Besar. Macam air laut besar. Tapi air tu disabilkan. Untuk apa? Untuk orang mandi, bukan untuk berak. Tiba-tiba kita pergi berak dari tu. Kita pergi kecing dari tu. Haram hukum dia. Haram. Apatah lagi milik orang lain. Swimming pool orang lain. Sakit perut kita tengok lalu tepi orang rumah yang kaya. Kita ada swimming pool dia ni. Kita pun
Panjat pagar, pergi berok dalam swimming pool orang. Air tu milik orang tu. Haram. Jikalau ada ia air seperti laut sekalipun, haram juga. Ingat tu dah. Tu tak boleh. Tu jadi kata makruh. Kata tidak makruh, kita berok kecing qada hajat dalam air yang banyak lebih daripada 2 kolah seumpama laut atau kolam besar tu, kaitlah tu. Bukan makruh, bukan tiada makruh dengan itlaq, dengan mutlak bukan. Tiada makruh tu bil qaid. Mana? Kaitnya kalau air tu air yang mubah, air yang harus. Air yang harus ni maknanya seperti kita kata air laut yang tak ada orang milik siapa-siapa, tidak disabilkan oleh siapa-siapa nah. Laut terbiar gitu, pantai yang memang tak ada orang duk mari nak mani manda ke, tak ada. Tu mubah. Tak ada kerajaan buat sebagai tempat peranginan ke, tak ada. Tidak disabilkan itu. Atau milik dia. Mana? Kolam yang besar tu memang milik dia. Tak apa nak berak situ, air tu milik dia. Tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau air tu walau banyak seperti air laut sekalipun, tapi air tu disabilkan untuk orang lain. Kolam yang dibuat tu untuk mandi-manda orang ramai-ramai dalam kampung ni, contoh. Atau bukan untuk orang ramai mandi-mandi. Kolam tu milik seorang. Milik Datuk ke Tan Sri ke swimming pool rumah dia. Milik dia lah. Maka ketika tu kalau kita pergi berak juga, pergi kecing juga dalam kolam orang tu, hukumnya bukan setakat makruh, haram bahkan. Dah. Sebab berdajah orang. Atau habis itu. Kemudian kata dia, adapun air yang berlari. Air yang berlari ni air yang mengalir lah. Namun ada juga air berlari, jogging ke, ya lari je lah. Laju dah tu ni. Air yang berlari ni mana air yang mengalir, itu mengalir laju. Maka hukum qada hajat kecing berak pada air yang berlari laju, air yang mengalir laju, makruh pada yang sedikit, yakni pada air yang mengalir, yang berlari, mana yang mengalir laju tu yang sedikit, yakni yang kurang daripada 2 kolah. Tu. Maka makruh pada yang sedikit daripadanya, daripada air yang mengalir. Gitu dah. Daripada air yang mengalir atau air yang berlari tadi. Kok masih tu? Tiada yang banyak ini, tiada makruh qada hajat pada air yang berlari, yang mengalir laju, tetapi yang banyak ini yang lebih daripada 2 kolah. Bahkan seumpama air laut dan air kolam, yang mengalir, bukan duk tenang gitu dak, yang tukar semua, gitu dah. Tu. Jadi kalau swimming pool tu dia kena ambil hak ni. Sebab apa? Sebab swimming pool tu bukan air tenang, dia mengalir. Dia ada orang panggil apa? Sistem pembersihan air. Mana air tu bukan duk takung gitu. Dia mengalir, dia bersih, dia cuci. Jadi mengalir tu. Jadi kalau kita kata hak tadi tu makruh tu, hak tiada makruh tu mana kolam yang besar yang tak mengalir air, duk senyap situ ya. Gitu. Tetapi aulanya, hak lebih utamanya menjauhkan dia, yakni menjauhkan daripada qada hajat, berak kecil pada air yang mengalir yang banyak sekali pun. Habis situ. Kemudian kita sambung, dan dibahas oleh Imam Nawawi akan haramnya pada air yang sedikit, sama ada berlari atau tenang. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati
والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.